kanak-kanak dan remaja itu. Untuk itu kita terus saja bersama dan juga menghubungi Tuan Nadir Muhammad yang juga merupakan pegawai psikologi, kaunselor keluarga LPPKN Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ismail dan Syahidah. Terima kasih bersama kami. Ini persoalan yang penting untuk kita membawakan tentang isu kesihatan mental kanak-kanak dan juga bagaimana media sosial itu juga menjadi katalis kepada kesihatan mental yang akan menjadi bertambah parah sekiranya tidak digunakan dalam satu saja. Menghubungi Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah dan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Merayu IT. Khabar, selamat pagi Doktor. Oh baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, kalau kita lihat di bawah pemuli ini, peruntukan fiskal sebanyak 150 bilion ringgit telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Adakah ini satu jumlah yang dilihat relevan untuk pakej terbaru yang diumumkan dalam membantu rakyat terjejas disebabkan oleh pandemik? Saya rasa apa yang dapat dilihat apabila pemulih diumumkan semalam adalah satu berita yang amat mengujakan dan menggembirakan kerana ia menepati apa yang dimahukan oleh rakyat dan tuntutan yang berlaku dan berleka dalam media sosial daripada agensi-agensi berkaitan, daripada ahli-ahli politik, daripada semua lapisan-lapisan masyarakat yang mahukan supaya sesuatu diadakan dan sesuatu dijalankan, dan ini dah dibuktikan dengan pemulih apabila dalam meneruskan agenda Perhentian Rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi hampir semua harapan-harapan itu dapat dilihat diteruskan dalam program pakej pemulih yang telah dibentangkan. Dan jumlah 150 bilion itulah satu jumlah yang amat besar dan ia bertepatan dengan keadaan sekarang di mana ia memerlukan satu intervensi ekonomi yang berupaya untuk meningkatkan kecairan tunai, yang mampu untuk merangsangkan ekonomi dan yang penting untuk meneruskan kehidupan rakyat dalam masa yang sukar ini. Dan ini merupakan satu perkara yang saya rasa semua perlu bersyukur dan melihat ini sebagai satu benda yang proaktif, satu benda yang merangsangkan, dan seterusnya harapan adalah supaya ini dapat membangkitkan satu proses exit strategi yang lebih baik supaya masyarakat, peniaga dan golongan-golongan yang terkesan dapat memfokuskan dalam memastikan 4 fasa pemulihan negara dan 3 indikator itu dapat dicapai dengan intervensi-intervensi ekonomi yang bagi saya menyifat kecairan tunai yang amat baik untuk pergerakan ekonomi domestik. Ya, Doktor, kita menjadi lebih realistik untuk menilai kembali analisis kepada 150 bilion ringgit peruntukan tersebut. 140 bilion berbentuk peruntukan dari segi moratorium dan sebagainya, dan 10 bilion adalah suntikan secara fizikal terus yang digambarkan di bawah 150 bilion ringgit itu. Jadi bagaimana nilai kepada mungkin jumlah moratorium, subsidi upah dan juga beberapa perkara-perkara yang menjadi pengecualian kepada suntikan fizikal di bawah 10 bilion ringgit itu merupakan satu perbandingan yang boleh kita lihat. Adakah 10 bilion ringgit yang berikan bantuan tunai itu mencukupi dalam perihal kita kepada fasa pemulihan negara? Dalam kita membicarakan isu keselamatan ekonomi yang berkait dengan keselamatan kesihatan, maka kita harus bersifat realistik dalam melihatkan elemen-elemen yang berkepentingan masyarakat, elemen-elemen yang berkepentingan ekonomi khususnya perniagaan, dan elemen-elemen yang berkisar tentang isu-isu dalam keselamatan kesihatan, iaitu khususnya tentang pemberian vaksinasi itu sendiri berlaku. Dan elemen-elemen yang bentuk fiskal injection secara terus direct kepada masyarakat ini bukan satu perkara yang perlu dilihat sebagai untuk meningkatkan kecairan tunai dan memberikan satu kelapangan dari segi psikologi untuk memberikan satu ketenangan emosi pada masyarakat untuk menghadapi satu proses pemulihan negara yang sedang berjalan. Dan sudah tentu bantuan-bantuan ini akan dibandingkan dengan bantuan secara keseluruhan, tapi dari segi dasarnya aspek kecairan tunai itu perlu dimakinkan, dan jumlah yang telah diperuntukkan mampu untuk meningkatkan kecairan tunai, untuk memberi sedikit ruang, sedikit kelegaan khususnya untuk merancangkan perbelanjaan domestik dan memberikan satu bentuk keapungan kecairan tunai yang bagi saya mencukupi buat pada masa ini untuk mengalami proses pemulihan negara. Jadi inilah perkara yang perlu dipahami dalam konteks masyarakat, kerana kita dalam antara sebuah negara yang bernasib baik kerana telah mempunyai moratorium sebanyak 2 kali, sekali tahun lepas dan sekali tahun ini, dan juga kita juga telah berjaya menggunakan elemen-elemen seperti penggunaan air Cina dan air Citra sebanyak 2 kali. Dan ini merupakan satu harapan dan hasrat supaya pergerakan-pergerakan ekonomi seperti ini dilihat.
dan subsidi upah yang diberikan yang tidak lagi melihat bertangga-tangga gaji dan seterusnya, dan bernilai yang amat tinggi, lebih kurang 3.8 bilion dalam program subsidi upah 4.0 juga melihatkan satu bentuk keapungan dan kecairan tunai. Jadi peringkat-peringkat ini perlu dilihatkan. Kerana bagi rakyat, secara tangiblenya, mereka ingin lihat kecairan tunai itu berlaku. Mereka ingin memegang cash itu, mereka memegang aliran tunai. Jadi elemen-elemen yang bersifat tangible, bersifat nyata ni penting supaya injection ataupun sokongan secara imbuhan direct, secara fiskal ini dapat dinikmati secara terus tanpa ada sekatan-sekatan dan membolehkan berlakunya satu bentuk keapungan dan kecairan tunai. Yang penting, di samping kerajaan memfokuskan dalam elemen-elemen untuk menyokong perniagaan dan juga memperkembangkan elemen-elemen vaksinasi yang juga dibentangkan dalam program pemulih pada hari ini. Doktor kerap kali menyebut berkenaan kecairan tunai. Kalau kita bawa kecairan tunai ini ke dalam program iCitra umpamanya, kalau kita seperti semua sedia maklum, sebanyak 12.6 juta ahli KWSP akan mendapat manfaat daripada program iCitra ini, dan kita semua sedia maklum bahawa wang-wang ini adalah wang simpanan individu yang mencarum di KWSP dan sebagainya. Jadi bagaimana kecairan tunai yang doktor kerap kali kongsikan sebentar tadi boleh membantu mereka ini menggunakan, dalam kata menggunakan duit mereka untuk perbelanjaan harian di kala pandemik dan sebagainya. Adakah ini satu petanda yang positif untuk mereka menggunakan wang tersebut dan membantu mereka meningkatkan kehidupan mereka di kala pandemik ini? Dalam kita menghadapi keselamatan ekonomi, keselamatan kesihatan dalam pandemik COVID-19 dan ancaman Delta variant yang menular di seluruh negara, Indonesia dengan kes 20,000, Australia juga menghadapi peningkatan juga di negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, maka inovasi-inovasi yang mengakibatkan satu bentuk kecairan tunai itu perlu diperbanyakkan. Kerana elemen-elemen sokongan yang bentuk intangible yang tidak nyata seperti elemen-elemen penyokong perniagaan, sistem-sistem cukai dan sebagainya, dan elemen-elemen yang untuk tingkatkan vaksinasi adalah satu bentuk elemen yang tidak dapat dinikmati secara terus oleh masyarakat. Jadi inilah masanya masyarakat mengambil peluang, walaupun itu adalah wang masyarakat itu, wang rakyat itu, wang penduduk Malaysia itu, tetapi ia merupakan satu bentuk inovasi untuk memberikan sedikit keanjalan dan kelegaan dalam proses untuk merancangkan ekonomi domestik dan memberikan sedikit reserve fund supaya kecairan tunai dapat membantu untuk meneruskan kehidupan pada golongan-golongan yang berkemampuan. Mereka boleh menggunakan itu sebagai satu reserve. Bagi golongan yang memerlukan, mereka boleh menggunakan untuk meneruskan kehidupan seharian. Dan ini penting kerana kombinasi pelan ekonomi seperti ini yang berbentuk kecairan tunai, berbentuk tidak nampak dan berbentuk satu proses untuk mempertingkatkan persaingan ekonomi dan merancangkan ekonomi dalam kehadapan proses pemulihan negara ini satu bentuk elemen yang kritikal. Jadi gabungan-gabungan ini perlu dipahami oleh masyarakat, dan kita lihat juga kita mempunyai satu bentuk diskaun dalam bil elektrik yang juga kerajaan juga membincangkan untuk memberikan imbuhan-imbuhan secara tunai kepada golongan-golongan tertentu, B40 dan M40 khususnya golongan yang tergar, dan juga food bank itu yang sepatutnya telah lama diberikan oleh golongan-golongan khususnya daripada ahli-ahli politik tanpa mengira latar belakang mereka, juga satu bentuk proses yang boleh merencanakan satu bentuk kecairan tunai, penyokongan perniagaan dan pelangsungan kehidupan bagi golongan-golongan yang terjejas teruk dalam menghadapi elemen-elemen berhubungan pandemik COVID-19 pada hari ini. Okey, dalam program subsidi upah yang diteruskan juga, ia merupakan salah satu daripada inisiatif untuk memastikan supaya kelangsungan pekerjaan dan juga job security itu dapat dipastikan, khususnya kepada para majikan yang mungkin sudah tidak dapat lagi menanggung bebanan keuangan untuk membayar gaji dan juga membayar pekerja-pekerja mereka. Cuma dalam perihal ini, untuk kita membeli ataupun melanjutkan sedikit masa supaya kita dapat bebas daripada pandemik ini, dan di samping itu perniagaan-perniagaan ini tidak terjejas dengan teruk. Jadi apa pandangan doktor dalam melihatkan kepada ini merupakan salah satu daripada bebanan yang ditanggung oleh majikan juga untuk memastikan satu kelangsungan pekerjaan, dan yang kedua untuk memastikan pembayaran itu adalah mengikut jadual pembayaran seperti yang normal dan juga seperti yang asal dalam perjanjian antara majikan dan juga pekerja, dan bagaimana subsidi upah ini boleh membantu merealisasikan perkara tersebut. PSU 4.0 yang berjumlah lebih kurang 3.8 bilion yang diumumkan dalam pemulihan adalah satu mekanisme untuk membantu menyokong perniagaan
khususnya industri-industri majikan-majikan yang terkesan untuk membayar upah. Dan kita sedia maklum bahawa kluster-kluster hubung sektoral tempat kerja dan perkilangan ini adalah antara penyumbang-penyumbang utama khususnya dalam lingkaran ataupun peningkatan pandemik kes-kes pada kali ini. Maka ini adalah penting untuk melihat persatu proses supaya 2.7 juta pekerja-pekerjaan ini juga dapat diimbangkan, dapat ditimbal balik supaya mereka yang diberikan subsidi upah ini juga dapat untuk mengurangkan risiko-risiko daripada berlakunya peningkatan dalam kluster-kluster tempat kerja ataupun kluster hubung sektor perkilangan. Kerana ini adalah aspek kritikal. Kerana kita memerlukan satu permainan masa, satu strategi yang berkaitan dengan proses pemulihan negara, yang berkaitan dengan pemberian vaksinasi dengan satu mekanisme untuk mengurangkan tekanan-tekanan pada majikan dan juga mengaktifkan balik kelangsungan ekonomi. Jadi kalau kita lihat diskusi ataupun komen-komen dalam sosial media atau media sosial banyak berdiskusi secara interak meminta supaya ditutupkan sektor-sektor ekonomi khususnya sektor-sektor perkilangan. Tetapi inilah satu keputusan di mana ia perlu dilihat daripada segi kelangsungan ekonomi. Maka subsidi upah ini boleh distrategikan dengan mengimbalkan, mempertimbangkan sektor-sektor yang tidak mustahak, sektor-sektor yang boleh dibeli kelonggaran supaya kita boleh menghadapi pelan pemulihan negara dengan lebih berstrategi. Kerana elemen vaksinasi ini, exit strategi ini harus dirangka dengan elemen-elemen kumpulan secara sektoral. Dan sektoral khususnya elemen perkilangan dan pekerjaan-kerjaan kluster kerja ini adalah satu sektoral kritikal bagi membendung supaya elemen-elemen peningkatan COVID-19 dan R0 yang berligas ke 6.9, 0.9 dan 1.0 itu tidak terus meningkat. Jadi saya rasa ini adalah satu keputusan yang tepat, tetapi pada masa yang sama juga satu bentuk keyakinan harus diberikan kepada pekerja-pekerja ini daripada majikan-majikan mereka supaya majikan-majikan juga terus menyokong dasar-dasar yang berkepentingan pekerja dan juga membantu pihak kerajaan untuk merealisasikan hasrat untuk menaikkan keapungan ekonomi di samping memastikan SOP itu terjaga dan disedia dengan baik. Kalau satu lagi di bawah pembulian ini kita ada bantuan khas COVID-19 antara bantuan tunai terbaharu yang diumumkan di bawah pakej pembulian ini untuk kategori isi rumah golongan rentan B40, M40 untuk yang dah berkahwin, bujang pun dapat manfaatnya. Jadi mungkin sedikit cadangan daripada Dr. Nirwandi bagaimana untuk mereka yang menerima manfaat daripada BKC ini boleh merancang kedudukan kewangan mereka daripada bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Saya rasa apa yang perlu dilakukan oleh semua orang adalah untuk mempunyai satu kecairan tunai yang mencukupi untuk proses meneruskan kehidupan bagi golongan yang terkesan secara teruk. Dan bagi mereka yang mempunyai satu lebihan kewangan daripada proses pemulihan yang telah diberikan kita menyaksikan persembahan, maka inilah masanya untuk bekerjasama dengan setiap don-don wakil-wakil rakyat ataupun agensi-agensi NGO tertentu untuk membentuk satu bentuk food bank supaya ia dapat diselaraskan dengan lebih serti. Dan RM300,000 yang diberikan kepada wakil-wakil rakyat tanpa mengira kepada pemahaman politik itu satu bentuk yang penting untuk memastikan kecairan tunai dan kebolehan untuk mendapatkan makanan itu dapat distrategikan, kerana ini adalah satu mekanisme kebersamaan. Dan walaupun kita jumlah yang saya rasa adalah amat sederhana, tetapi pada masa sama ia harus distrategi dengan strategi-strategi yang berkesan seperti lain demi memastikan sekurang-kurangnya kenyataan ataupun benda yang nyata, perolehan tunai dan cara untuk kita mendapat makanan itu untuk golongan yang terkesan dapat diteruskan di samping aktiviti-aktiviti yang berjalan secara intangible menyokong perniagaan dan proses untuk meningkatkan vaksinasi negara. Okey, Doktor, ini persoalan penting kerana apakah dengan kenaikan harga minyak dan juga dengan kenaikan harga minyak sawit juga boleh membantu mendorong untuk penambahan pendapatan negara dan itu juga memungkinkan untuk banyak lagi bantuan-bantuan seperti ini dihadirkan dan juga diterjemahkan, dan bagaimana pula situasi pendapatan itu boleh kita banding bezakan dengan peruntukan yang sentiasa perlu dikeluarkan oleh kerajaan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Saya rasa ia memerlukan satu gabungan pemahaman oleh masyarakat bahawa kita tidak boleh terus menggunakan reserve secara jangka masa yang panjang. Disebab itu strategi-strategi penggunaan apabila berlakunya peningkatan dalam harga sawit, peningkatan dalam elemen-elemen yang memberi keapungan ekonomi yang lebih baik kepada negara, maka ia juga harus dibelanjakan dalam sektor-sektor berteraskan elemen-elemen untuk membentuk dan membendung pandemik COVID-19 yang terus berlaku. Tetapi pada yang masa yang sama, rakyat dan masyarakat juga harus faham strategi-strategi yang bersifat menyokong keanjalan ekonomi, kecairan tunai dan membantu rakyat itu harus diselaraskan dengan lebih berhati-hati. Kerana dalam menghadapi COVID-19 dengan delta varian
varian dan proses vaksinasi yang sedang berlangsung, maka kehujaan untuk memberikan subsidi-subsidi secara direct yang terlebihan juga mampu untuk merencatkan ekonomi negara. Jadi inilah saya rasa bukan satu package yang telah digabungkan dan telah dibentukkan supaya pada masa ini, sekurang-kurangnya pada tempoh 6 bulan ini, rakyat mempunyai satu kecayaan tunai yang mencukupi, sederhana, walaupun mungkin tidak mewah, tapi cukup untuk memastikan pelan pemulihan negara itu berjalan lancar. Dan insya-Allah sekiranya kita berjaya selepas ini, maka elemen-elemen subsidi, elemen-elemen yang kita pendapatan dalam sektoral tertentu dapat dibangunkan semula dan dapat dibangunkan dengan satu sistem ekonomi berkepentingan rakyat dan lebih berbentuk kepada elemen-elemen cukai yang lebih strategik dan juga elemen-elemen bantuan yang boleh dibangunkan, contohnya food bank secara strategik dalam jangka masa panjang dan pembelian ribet-ribet tertentu khusus untuk mereka yang terkesan secara terus dalam pandemik COVID-19 pada hari ini. Okey, baik. Mungkin terakhir kata daripada Dr. Nirwandi untuk mereka yang bakal mendapat manfaat daripada program daripada bantuan pemulih ini, sedikit saranan untuk mereka ialah memastikan agar kedudukan kewangan mereka sentiasa ada dan juga sekurang-kurangnya mencukupi untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Secara ringkas, Dr. silakan. Ini ada satu elemen yang menarik yang berlaku dalam negara kita, kerana dalam peningkatan Delta varian dan dalam kita menghadapi satu proses vaksinasi yang mungkin akan tamat dalam hujung tahun ini, maka rakyat harus peka dengan keadaan sekeliling, menjadi masyarakat yang konstruktif, memberi idea-idea dan memohon satu bentuk permohonan dan bantuan dengan memberi satu komen-komen membina dan mencadangkan apa yang baik untuk negara. Dan kebersamaan ini penting demi untuk memastikan kelangsungan secara bersama, kerana ini sebuah ujian dan tiada pusat rujukan selama ini, dan strategi-strategi seperti ini harus terus dimakinkan dengan suara-suara rakyat, dan rakyat juga harus bersyukur dan memanfaatkan apa yang ada dan terus memberikan sokongan untuk memutus kebersamaan dalam kita memastikan pelan pemulihan negara dapat berjalan pada menepati sasaran pada hujung tahun ini. InsyaAllah. Terima kasih atas pandangan yang diberikan dan juga dikongsikan oleh Dr. Nirwandi ketika tadi. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Itu dia Dr. Nirwandi Nordin yang juga merupakan